warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ala amma ba'd. Baik. Dengan berbaki masa yang singkat ini, mungkin saya ingin membuat sedikit khulasah ataupun kesimpulan perjalanan kita ini, yang mudah-mudahan ia menjadi iktibar dan juga menjadi satu kefahaman untuk kita memahami bahawa di dalam perjalanan kehidupan ini memang akan terjadinya jatuh bangun dari dalam kita menempa kejayaan. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan demikianlah Allah SWT mempergilirkan hari-hari itu di kalangan manusia. Maksudnya ada hari kita berada di atas dan ada hari kita berada di bawah. Kehidupan kita ini ibarat roda. Mungkin satu ketika kita menikmati kejayaan, tapi jangan lupa bahawa satu ketika juga nanti kita mungkin akan berdepan dengan kegagalan. Nah, itulah yang berlaku kepada kerajaan-kerajaan Islam yang kalau kita melihat dalam sebuah hadis Nabi SAW, riwayat daripada Imam Ahmad, yang menyatakan bahawa Nabi SAW telah bersabda dengan satu sabdaan baginda yang berbunyi, sesungguhnya pada umat Islam ini akan berlaku beberapa bentuk zaman. Dan kemudiannya Nabi menyatakan zaman yang pertama adalah zaman kenabian, zaman kenabian. Maka di waktu itu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, selepas itu apakah yang akan terjadi? Dan kemudian Nabi SAW menyatakan akan datang selepas itu zaman kekhalifahan yang dipimpin sebagaimana zaman kenabian. Kemudian Nabi SAW menyatakan lagi, selepas daripada zaman yang kedua itu akan datang pula zaman pemerintahan yang sangat-sangat mencabar, di mana di situlah akan timbulnya fitnah. Maka itu adalah merupakan zaman yang ketiga, zaman di mana Mulkan Jibrian dikatakan sebagai zaman kerajaan-kerajaan dibina berdasarkan nasab dan keturunan, berdasarkan kekeluargaan. Dan itu berlaku selepas daripada zaman para sahabat Nabi SAW yang dilantik sebagai khalifah oleh umat Islam, bermula daripada Muawiyah bin Abi Sufyan, daripada kerajaan Umayyah sehinggalah jatuhnya kerajaan Umayyah itu, timbul pula kerajaan Abbasiyah. Dalam masa yang sama Abdul Rahman bin Dakhil daripada sultan ataupun daripada keturunan Umayyah terakhir lari ke Andalus dan akhirnya dilantik sebagai pemimpin di sini, sehinggalah wujudnya apa kita namakan sebagai dinasti Umayyah Andalus. Maka itu adalah merupakan period yang ketiga daripada zaman yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dan kemudiannya Nabi SAW menyatakan selepas zaman itu akan berlaku pula zaman di mana umat Islam akan ditekan, iaitu di mana Islam itu tidak boleh diamalkan secara terang-terangan. Dan itulah bermulanya daripada jatuhnya kerajaan Islam itu, sehinggalah kemudiannya membawa kepada zaman kita. Jadi kita berada pada zaman yang keempat, sehinggalah kemudian Nabi mengatakan selepas daripada zaman itu pula akan berlaku satu zaman di mana Allah SWT nak mengembalikan kembali zaman sebagaimana di atas manhaj kenabian dan manhajnya para sahabat, iaitulah zaman yang akhir, iaitu zaman di mana akan munculnya Al-Mahdi dan juga Nabi Allah Isa AS mengembalikan kekuatan umat Islam sebagaimana zaman Nabi SAW. Maka di sinilah kalau kita lihatkan 5 zaman, dan selepas itu Nabi SAW pun diam, yang bermaksud selepas itu akan berlakulah kiamat. Maka ini adalah 5 zaman, daripada zaman Nabi, zaman Khulafaur Rasyidin, zaman pemerintahan kerajaan beraja Islam, dan kemudiannya jatuhnya mereka itu pada tahun, kalau kita lihatkan 1924, kejatuhan kerajaan Islam yang terakhir itu kerajaan Osmaniyah. Maka itu adalah merupakan permulaan zaman yang keempat, sampailah zaman kita. Sekarang kita berada zaman keempat, dan kemudian ni lagi insya-Allah kita berada atau kita akan menempuh lagi zaman yang akan dikatakan dipimpin oleh
pemimpin yang terbaik di kalangan umat, sebagaimana yang berlaku di zaman Nabi SAW. Cuma apa yang dapat kita lihat ibrah daripada perjalanan Morocco dan Spain ini, kita dapat lihat bagaimana terbuktinya secara jelas dan secara hakul yakin, ainul yakin dan hakul yakin sabda Nabi SAW berkenaan dengan bagaimana proses ketika mana zaman yang kedua dan bagaimana zaman yang ketiga dan keempat itu berlaku. Sebab kita berada di zaman yang keempat. Apa yang berlaku di Andalus ini, apa yang berlaku di Morocco itu adalah zaman yang ketiga. Jadi ketika mana raja-raja Islam ataupun kerajaan-kerajaan beraja Islam sedang duduk pada kepuncaknya, pada zaman Andalus, Umayyad Andalus, kemudian pada zaman Abbasiyah, dan seterusnya disambung dengan kerajaan Ayyubiyah selepas daripada Fatimiyah, dan akhir sekali adalah zaman Osmaniyah yang berakhir pada tahun 1924 dengan kejatuhan Sultan yang terakhir kerajaan Osmaniyah diganti dengan Mustafa Kemal Atatürk. Jadi kalau kita lihatkan ini adalah merupakan zaman yang ketiga dan keempat, dan benarlah sebagai sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis, Nabi mengatakan akan berlaku satu ketika kamu ini akan dihurung oleh musuh-musuh Islam sebagaimana anjing menghurung akan makanan-makanannya, sebagaimana anjing itu mencari-cari akan makanannya. Maka di waktu itu para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, apakah di waktu itu kami beralam keadaan yang sedikit ya Rasulullah? Maka di waktu itu baginda Nabi SAW menyatakan tidak. Nabi mengatakan sesungguhnya kamu beralam keadaan yang cukup ramai. Wal antum kathirun walakinnakum utha'un ka busa'is sail. Nabi mengatakan kamu itu ramai, tetapi ramainya kamu itu umpama buih-buih di lautan. Umpama buih-buih di lautan. Ya, kalau kita lihat, walaupun gunungan buih itu dia menggunung sekalipun, tapi kalau letakkan lidi di atasnya, pasti lidi juga dapat untuk membelah akan gunungan buih itu. Dia bukan gunung yang sebenar, tapi gunungan buih. Itulah dia. Dan di waktu itu dikatakan bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala akan menghilangkan rasa hebat orang kafir kepada Islam, dan di waktu itu orang Islam akan merasa hebat pada orang kafir, dan kamu akan didatangi dengan satu penyakit yang namakan satu penyakit yang namakan sebagai al-wahan. Maka sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah yang dikatakan al-wahan itu? Maka di waktu itu kata Nabi SAW, wahan itu adalah cinta dunia dan takut mati. Maka apa yang kita saksikan di sini sebenarnya adalah apa yang Nabi SAW maksudkan dalam hadis ini. Bila mana umat Islam dijarah, umat Islam itu diperlakukan seumpama anjing sedang berebut makanan, yang mencari-cari makanan di antara mereka, sehingga menyebabkan apa yang menjadi makanan mereka itu terkoyak sana sini, ya, yang menyebabkan akhirnya tidak lagi berupa sebagaimana keadaannya dan tidak lagi mulia sebagaimana asalnya. Dan itulah sebenarnya apa yang kita lihat di sini adalah sesuatu yang berlaku, ya, pada zaman yang ketiga dan keempat yang kita sebutkan tadi, disebabkan kelalaian, kealpaan umat Islam juga, ya, kerana sesungguhnya Allah menyatakan wattaqullah wallahu waliyul muttaqin, dan sesungguhnya Allah membela bagi orang yang bertakwa. Ya, Allah menyatakan dalam Quran lagi, in tansurullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kamu tolong Allah, maka Allah akan bantu kamu dan meletakkan kamu di atas jalan kamu. Tetapi apabila kita tergelincir berjalan kita, bermaksud di sini takwa kepada Allah Ta'ala itu sudah berkurang. Dan disitulah kalau kita lihat kajian para ulama kita terhadap kejatuhan negara Islam ini adalah disebabkan mereka itu tidak lagi memerintah di atas dasar takwa. Dan disitulah Allah bergilirkan kerajaan Islam itu dengan kerajaan-kerajaan kafir yang datang selepas ini. Jadi apa yang kita lihat di sini, yang penting pada kita sekarang adalah untuk membina kembali takwa itu pada diri kita, membina keluarga kita itu dengan takwa, dan masyarakat kita dengan ketakwaan, agar bila mana dengan ketakwaan itu Allah akan mengangkat darjat kita setinggi-tingginya
agar dengan itu diberikan kepada kita kejayaan sebagaimana diberikan kejayaan kepada umat-umat yang sebelumnya. Ya, kalau kita lihatkan, Allah menyatakan bahawa sesungguhnya kalau sebuah kampung itu atau bandar itu ataupun sebuah tempat itu, walau annal ahlul qura amanu wattaqau la fatahna barakatin minas sama. Dan sesungguhnya kalaulah penduduk sebuah bandar itu bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka pastinya Allah Ta'ala akan menurunkan daripada langit itu barakah yang akan menaungi dan akan memberikan kebaikan kepada manusia yang berada di tempat itu. Jadi yang pertama sekali dapat kita lihat, bila berkurangannya takwa, maka di waktu itu akan berkurangnya ketaatan kita pada Allah. Dan bila kurangnya ketaatan kita pada Allah, maka akan berlakulah ketidakadilan kepada manusia dan kepada orang-orang yang lain, yang menyebabkan di situlah akan adanya penzaliman. Bila sudah banyak penzaliman, maka di waktu itu akan berlakulah sesuatu yang kita katakan sebagai penganiayaan, yang menyebabkan akan berlakunya kepincangan dalam sesebuah pemerintahan, institusi kemasyarakatan ataupun kekeluargaan. Jadi apabila sudah tidak ada ketakwaan, maka berlakulah kerosakan-kerosakan yang akan menyebabkan sesebuah kerajaan ataupun sesebuah institusi itu akan jatuh dan rosak. Yang itu yang faktor yang kalau kita lihatkan yang disebutkan oleh para ulama. Dan begitu juga bila mana tidak ada ketakwaan, akan berlakulah banyaknya maksiat, akan berlakulah berbagai-bagai bentuk kemungkaran di tengah masyarakat, yang kalau perkara itu tidak dibendung, maka pastinya akan merosakkan generasi yang seterusnya. Dan itulah yang berlaku kepada kerajaan Islam, yang pada mereka awalnya mereka berjihad untuk menegakkan agama, tetapi bila sudah mereka itu menduduki zaman kegemilangannya, mereka lupa pada Allah, mereka kurang ketaatan pada Allah, mereka banyak bermaksiat, dan akhirnya berlaku kezaliman, penganiayaan yang akan menyebabkan kemudiannya kejatuhan. Jadi inilah bendanya yang dapat kita faham, bahawa bila manusia itu berada di atas jalan yang tidak lagi berasaskan ketakwaan, tidak lagi adil, tidak lagi mempunyai hubungan hati dengan Allah, dengan agama, maka di waktu itu nikmat yang ada pada mereka Allah Ta'ala akan cabut. Ya. Jadi secara kesimpulannya, apa yang dapat kita lihat sebagaimana kata para hukama, bahawa sesungguhnya untuk bangunkan agama ini dalam bentuk apa sahaja sekalipun, dalam bentuk kemasyarakatan ataupun kenegaraan, diperlukan 4 perkara. Diperlukan 4 perkara. Apa dia? Dia memerlukan yang pertama sekali adalah keadilan para umara, keadilan dan kasih sayang para umara. Dan yang keduanya, dia memerlukan keilmuan para ulama. Yang ketiga, memerlukan harta para agniya. Dan yang keempat, memerlukan doa para fuqara. Ini adalah sesuatu yang perlu untuk kita faham, bahawa untuk membina sebuah negara yang hebat sebagaimana yang terjadi di tempat yang kita ziarah ini, di Andalus. Begitu juga kalau kita lihat di Morocco. Morocco alhamdulillah masih lagi Islam, walaupun sudah berbentuk dalam bentuk yang Islam yang moden, ya, tetapi masih lagi dapat dijaga Islam itu. Tapi di Andalus ini kita dapat melihat setiap masjid yang dulunya hebat dan gah telah ditukar menjadi gereja. Kerana apa? Kerana 4 perkara yang tidak dijaga. Bila pemimpin yang sudah tidak adil dan tidak berkasih sayang kepada rakyatnya, apabila para ulama'nya telah lalai dengan keilmuan mereka, tidak lagi mereka itu turun untuk berdakwah dan juga mentarbiyah umat, apabila para agniya sudah mula bakhil dan kedekut untuk disumbangkan harta mereka ke jalan Allah Ta'ala untuk membangunkan negara, dan para fuqara terasa terzalim disebabkan perbuatan para agniya dan para umara, yang menyebabkan mereka tidak lagi berdoa untuk keselamatan dan kesejahteraan para umara, maka disitulah kemudiannya akan terbukanya pintu-pintu kejatuhan sesebuah kerajaan walaupun ianya Islam. Jadi ini perkara yang penting untuk kita faham, yang mana kalau tidak kita itu duduk di atas landasan takwa, maka siapapun kita, satu ketika nanti nikmat yang ada pada kita itu pasti akan ditarik oleh Allah Ta'ala.
Jadi sementara kita ini masih diberikan umur, masih lagi diberikan kekuatan, masih lagi diberikan masa, masih diberikan kepada kita itu mungkin harta, ya, mungkin masih lagi diberikan Allah Ta'ala kepada kita itu kesenangan, ada keluarga dan sebagainya, maka janganlah tunggu sampai ianya ditarik baru kita nak sedar. Jadi dalam hal ni, bila mana kita berjalan dalam keadaan melihat kejatuhan umat Islam di Andalus ini, perkara itu boleh Allah Ta'ala jadikan pada sesebuah kerajaan, tapi Allah boleh jadikan juga pada diri kita, dalam bentuk keluarga kita pun. Kerana perkara yang demikian adalah merupakan sesuatu yang sama sahaja daripada sudut perkiraan ini. Walaupun sebuah negara besar kita nampak lihat hebatnya negara Islam, dia boleh jatuh. Apatah lagi kita yang hanya merupakan insan yang kerdil, yang Allah bagikan nikmat untuk kita gunakan kepada ketaatan, yang kalau kita tak gunakan nikmat yang ada pada hari ini, ada kemungkinan Allah boleh tarik. Ingatlah firman Allah Ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya kalau kamu itu bersyukur dengan nikmat Allah, Allah akan tambah, dan kalau kamu kufur dengan nikmatnya, sesungguhnya azab Allah Ta'ala itu amat-amatlah pedih. Jadi daripada apa yang dapat kita lalui selama 10 hari ini, ya, mudah-mudahan kita akan dapat melihat, ya, bagaimana hal ehwal perjuangan umat Islam bermula, daripada pembinaan kerajaan awal Islam di utara Afrika, ya, iaitu dengan kemasukan Islam di Afrika di zaman Sayyidina Osman, melalui para pendakwahnya, dan pada zaman dinasti Umawi di bawah Uqbah bin Nafi', dan kemudiannya diperluaskan ke Andalus melalui perjuangan Uqbah bin Musa bin Nusair, dan juga Tariq Ibn Ziyad, Tariq bin Malik. Jadi dapat kita lihat macam mana perkara itu dikembangkan di Andalus, dan kemudiannya kita dapat melihat kesan-kesan kegemilangannya, dan juga kita dapat melihat apakah kesan selepasnya apabila kerajaan Andalus ini jatuh ke tangan kaum kafir kufar, yang mereka itu tidak akan sekali-kali redha dengan keberadaan umat Islam di atas muka bumi ini. Ya, jadi kita ingat setiap hari, setiap waktu solat, kita akan menyebut ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Itu adalah satu kenyataan yang cukup jelas berkenaan dengan golongan Kristian dan golongan Yahudi, yang mereka itu dilaknat Allah Ta'ala, yang kita mengatakan bahawa sesungguhnya mereka takkan redha kepada kita sekali-kali pun selagi kita tak mengikut cara mereka. Jadi setiap kali kita masuk solat, ingatlah dengan pernyataan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang benar, jalan orang-orang yang kau berikan nikmat, jalan orang yang kau redai, bukan mereka-mereka daripada jalan orang-orang yang sesat dan orang-orang yang kau murkai. Itulah golongan Yahudi dan Nasrani. Jadi ingatlah, jangan terlalu terpengaruh dengan budaya mereka, kerana Allah menyatakan walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sesungguhnya takkan redha Yahudi dan Nasrani selagi kita tak ikut jalan ataupun milah, cara hidup sebagaimana mereka itu. Jadi inilah benda yang dapat kita faham, walaupun hari ini dah mungkin tak nampak lagi penjajahan daripada sudut fizikalnya, tapi apa yang berlaku pada kita, penjajahan daripada sudut moral, akhlak, dan juga daripada sudut jati diri kita, yang hari ini kita dah mula terikut-ikut dengan budaya-budaya orang kafir, dan dah tak kenal pun dengan budaya-budaya agama kita. Jadi benda-benda macam inilah yang dapat kita ambil pelajaran dalam perjalanan kita ni. Mudah-mudahan kita tidak jadi sebagaimana apa yang kita lihat, kejatuhan Andalus di bumi Spanyol ini. Jadi mudah-mudahan kita ambillah iktibar, daripada apa yang dapat kita fahami, sekadar mana yang dapat kita kecapi dalam perjalanan kita ni. Mudah-mudahan ada kebaikan bersama, dan jadikanlah ia sebagai iktibar untuk kita meneruskan kehidupan kita sebagai hamba Allah Ta'ala, untuk kita melatih diri kita untuk menjadi kekasih-kekasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala,
yang melalui ilmu yang telah kita pelajari, untuk kita sentiasa menghubungkan hati kita dengan Allah, menghubungkan hati kita dengan Rasulullah, supaya kita berjaya di dunia dan juga berjaya insya-Allah di hari akhirat. Wabillahi alam, qul hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lil muslimin wal muslimat fazal mustaghfirin wa najatut taibin wa billahi hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Naik soalan ya. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, adakan tiada bertemu, akan berpisah, awal kan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan surut, bertemu akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, adakan tiada bertemu, akan berpisah, awal kan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan surut, bertemu akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu.
surprise untuk semua ini ni. Kami pun surprise, kami pun terkejut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak menyambut hari jadi Ustaz. Early celebration.